Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair. Alhamdulillah, pada semua Duyufur Rahman PH Al-Balad, pada petang ni Umi bersama dengan Ustaz Dr. Said akan bersama-sama memberikan sedikit taklimat mengenai tawaf wada bagi PH Al-Balad yang akan dilaksanakan pada hari yang berbeza, iaitu bermula pada 23 hari bulan 7, 26 hari bulan 7, 27 hari bulan 7 dan 31 hari bulan 7. Kami berdua bermohon sangat kepada semua Duyufur Rahman PH Al-Balad mengambil perhatian tentang perkara ini, sebab hukum tawaf wada ini adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Duyufur Rahman rahimakumullah. Sebagaimana Ustazah Umi tadi bagi tahu, tawaf wada ni hukumnya wajib. Lagi-lagilah bagi kita yang mengerjakan haji ni, jumhur ulama memang bersepakat mengatakan bahawa orang yang selesai mengerjakan haji hendaklah ibadah terakhir yang dilakukan itu adalah tawaf wada. Jadi kita ni insya-Allah akan mula bergerak meninggalkan Mekah. Tuan-tuan dan puan pastikan melaksanakan ibadat tawaf wada ni dengan sebaik yang mungkin, mengikut syarat-syarat sahnya, mengikut adab-adabnya. Adab selepas tawaf wada itu kalau boleh kita patuhilah. Dia wajib, maknanya kena buat. Kalau ditinggalkan ataupun tawaf wada yang kita buat ni terbatal atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, kita wajib membayar dam seekor kambing, dam tertib wa takdir. Jadi oleh sebab itulah kami buat taklimat ni untuk panduan pada tuan-tuan dan puan supaya tawaf wada itu dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Pada dasarnya pelaksanaan tawaf wada ni dia sama macam tuan-tuan dan puan buat tawaf haji, tawaf umrah, tawaf sunat, sama juga. Cuma tawaf wada ni kita tak pakai ihram, kita pakai pakaian biasa. Yang 8 syarat sah tawaf tu serupa sama. Yang kita kena jaga, ada wuduk, tutup aurat, memula dari Hajar Aswad. Macam tuan-tuan perempuan buat tawaf haji baru ni lah kan. Kita buat tawaf haji, kita pakai pakaian biasa, kita tak pakai ihram dah, sebab dah tahallul di Jamrah Kubra baru ni. Jadi yang ni tawaf wada ni sama macam tu juga. Kita pakai pakaian biasa, berwuduk, tutup aurat, dimulakan dengan Hajarul Aswad 7 keliling dengan yakin. Syarat-syarat sah tu tuan-tuan perempuan patuhi. Cumanya jangan lupa niat tawaf wada, khususkan tawaf itu untuk tawaf wada. Niat untuk tawaf wada. Kemudian amalan-amalan sunat tu, kalau boleh buat amalan sunat semasa tawaf tu, buatlah. Macam contoh berdoa, kemudian 7 keliling berturut-turut tanpa diselangi dengan apa-apa, 7 keliling tak ada putus-putus lah. Itu antara amalan sunatnya lah. Kemudian dari sudut adab ataupun uruf menunggu selepas tawaf wada ni, yang ni ada sedikit pendetailan ada sedikit pendetailan untuk untuk kita, untuk tuan-tuan puan ambil maklum. Jadi ana rasa yang ni mungkin Ustazah boleh bantu kot untuk perjelaskan adab menunggu selepas tawaf wada. Apa yang boleh kita buat, yang tak boleh buat selepas tawaf wada ni. Ini sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, untuk wanita yang datang haid ataupun nifas, dan yang wanita yang didatangi darah istihadah, maknanya terkecualilah daripada melakukan tawaf wada. Maknanya puan-puan jangan susah hati jika tidak dapat melaksanakan tawaf wada kerana puan-puan dalam keadaan haid, dalam keadaan berhaid. Jadi jangan rasa sedih ataupun jangan susah hati, sebab tidak dikenakan apa-apa dam ataupun tidak ada dikenakan sebarang dosa pun. Uruf semasa tawaf wada ni dia ada 2 kategori. Satu, golongan yang pertama iaitu golongan yang tiada masalah dalam bab safar. Tempoh menunggunya 8 jam. Maknanya selepas kita selesai tawaf wada dan kita sampai ke dalam hotel, bangunan hotel, maknanya 8 jam daripada tarikh tersebut.
Kemudian yang kedua, golongan yang ada masalah dalam bab safar, yakni bab musafir, tempoh menunggu ialah 24 jam. Maknanya kalau dalam keadaan ni tawaf wadaknya telah selesai, kemudian dalam tempoh 24 jam baru dimaklumkan kelewatan pergerakan kenderaan keluar daripada Mekah, maka jemaah tidak perlu mengulang kembali tawaf wadak yang kita dah laksanakan tersebut. Ini dalam masa 24 jam. Yang pertama tadi 8 jam yang tidak ada masalah. Yang kedua yang ada masalahnya ialah 24 jam. Maknanya apa yang boleh dilakukan selepas tawaf wadak? Yang ni kalau tuan-tuan selepas dengar apa yang Umi beritahu dengan Ustaz Said, boleh baca juga dalam WhatsApp yang telah saya postkan baru-baru ni. Ini yang dalam Masjidil Haram ya, yang boleh dilakukan selepas tawaf wadak, khusus di dalam Masjidil Haram. Yang pertama, boleh menunaikan solat sunat tawaf dan berdoa selepasnya. Maknanya jemaah yang melakukan tawaf wadak, dia boleh menunaikan solat sunat tawaf macam biasa. Yang kedua, mengucap Hajar Aswad. Tapi sekarang ni kita memang tak boleh lah ucap Hajar Aswad sebab dah dikepung di punya kawasan Kaabah. Kemudian yang ketiga, minumlah air zam-zam sepuasnya. Kemudian yang keempat, kita berdoalah. Lama pun tidak mengapa di multazam, sebab ini adalah yang penghabisan sekali. Kemudian yang kelima, menunaikan solat fardu sekiranya muazzin telah melaungkan azan. Tapi yang nombor 5 ni tidak ada kaitan, sebab tuan-tuan dan puan-puan semuanya akan melaksanakan tawaf wadak ni selepas subuh. Jadi tidak ada kaitan dengan sembahyang saya. Okey. Yang keenam, bergambar atau mengambil gambar. Diharuskan, tetapi kalau tidak mengambil gambar ataupun tidak bergambar adalah lebih baik. Maksudnya dulu memang tidak boleh Ustaz ya. Tapi sekarang ni ada keharusan. Boleh mengambil gambar dan diambil gambar, tetapi lebih baik jangan mengambil gambar selepas tawaf wadak, iaitu masa tu kita berada di dalam Masjidil Haram. Adab-adab selepas tawaf wadak ni, semasa di hotel nanti, selepas tuan-tuan dan puan selesai wadak, balik ke hotel, tuan-tuan dan puan boleh sarapan pagi, makan minum-minum pagi boleh, tak ada masalah. Yang tu tak membatalkan wadak. Kemudian kalau nak naik ke bilik, nak mandi, nak salin pakaian untuk berangkat pergi ke Madinah, boleh, tak ada masalah. Yang tu taklah sampai membatalkan wadak tuan-tuan dan puan. Kemudian sambil menunggu dalam bilik tu, kalau terlelap sekejap, terlena sekejap, tidaklah membatalkan wadak. Taklah sampai membatalkan wadak. Jadi kemudian bila dah menunggu di lobi ni, menunggu lobi hotel kita ni, tengok kawan cantik semacam nak ambil gambar, boleh, tak ada masalah. Yang tu kita dah dalam proses nak menunggu keberangkatan kita nak pergi ke Madinah. Kalau tuan-tuan ambil gambar di lobi, itu okey, tak ada masalah. Kemudian nak beli barang yang berkaitan dengan musafir, yang tu tak ada masalah, boleh juga. Ataupun nak beli ubat ke, ataupun nak beli tali untuk ikat beg ke, yang tu boleh, tak ada masalah. Tak membatalkan wadak tuan-tuan dan puan. Beli air, bawa bekal makanan sikit-sikit dalam perjalanan, boleh, yang tu tak ada masalah. Yang tak boleh dilakukan selepas tawaf wadak, yang pertama, bersedekah semasa dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke hotel. Kalau nak sedekah, tuan-tuan dan puan, sedekah sekarang ni. Sebelum kita nak meninggalkan Mekah ni, sedekah awal-awal. Yang dimaksudkan sedekah ni boleh membatalkan wadak tuan-tuan dan puan ni adalah apabila selesai wadak, tuan-tuan dan puan mencari-cari orang nak bersedekah balik. Yang tu janganlah. Lepas tu pergi beli Al-Quran wakaf, bawa masuk balik dalam Masjidil Haram. Yang tu janganlah. Kita nak supaya yang terakhir ibadah tuan-tuan dan puan ni adalah tawaf wadak tu. Jadi ini kalau boleh elakkan. Kemudian membeli barangan yang tidak ada kaitan dengan musafir ataupun perjalanan kita ni, walaupun barang tersebut nilainya murah, 1 rial, 2 rial saja, tapi kalau dia tak ada kaitan, tak payah kita beli. Jadi tuan-tuan dan puan, sehari 2 hari ni berbaki masa pulun cukup-cukup untuk beli barang. Keluarga yang kat Malaysia yang tertinggal ni beli siap-siap. Lepas tawaf wadak dah selesai dah. Tuan-tuan dan puan sambunglah pula di Madinah nanti. Kemudian berlengah-lengah dalam Masjidil Haram,
sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji yang lain terganggu kerana menunggu kepulangan jemaah tersebut. Kalau boleh dah selesai wadak tu, tuan-tuan perempuan dah selesai solat sunat tawaf, dah selesai berdoa, doa wadak, selesai minum air zam-zam, bersegeralah balik ke hotel, bersiap-siap untuk kita berangkat meninggalkan Mekah, ya. Ini antara perkara yang kalau boleh kita elakkanlah dari bila dah selesai tawaf wadak ni. Semasa nak melaksanakan tawaf wadak ni tuan-tuan, sama ada kita nak berjalan kaki pun boleh, ataupun menggunakan skuter pun boleh, ataupun menggunakan wheelchair Ustaz ya. Adakah yang pakai wheelchair? Boleh jugalah. Mana terpulang pada tuan-tuan lah, tuan-tuan dan puan-puan, mana yang mudah lah, ya. Pengecualian tawaf wadak yang tadi yang Umi dah beritahu 1 dengan 2 tadi, perempuan yang berhaid dan perempuan yang istihadah. Yang ketiga ialah orang yang berpenyakit salasal baul, yang maknanya air kencing sentiasa menitis walaupun sedikit. Ini memang tak perlu dia lakukan tawaf wadak. Orang yang luka dan darahnya mengalir tidak dapat ditahan dan boleh menajiskan masjid, ataupun orang yang takut pada orang zalim yang akan melakukan kezaliman ke atasnya, orang yang takut pada peminta hutang sedangkan ia tak mampu untuk menjelaskan hutangnya. Ni antara yang keenam lah. Kemudian yang ketujuh, orang yang takut pada sesuatu yang akan membahayakan dirinya atau kehormatan maruah diri atau hartanya. Yang ke-8, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf. Ini kes-kes kecemasan lah, insya-Allah tidak ada lah. Yang ke-9, orang yang takut ditinggalkan oleh teman seperjalanan. Ini pun insya-Allah tidak terjadi pada kita lah. Kemudian yang ke-10, orang yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur atau kerana sakit atau tua dan tidak mampu duduk di atas kerusi tolak. Ini pun pengecualian tawaf wadak lah. Maknanya dia tidak berdosa dan tidak dikenakan sebarang dam, saya. Jadi ada 4 tarikh ni. 4 tarikh yang mana tarikh yang pertama pada 23 hari bulan 7, hari Sabtu, bagi SW 835 dan juga SY 32 akan melaksanakan tawaf wadaknya pada 23 hari bulan 7, hari Sabtu selepas subuh. Untuk 4 kategori ni tuan-tuan, jika ada masalah apa-apa mengenai tawaf wadak, tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung dengan Umi ataupun Dr. Said jika ada masalah yang timbul lah. Kemudian yang kedua KT49B, tawaf wadaknya pada tarikh 26 hari bulan 7, hari Selasa, masa selepas subuh. SY33, tawaf wadaknya bertarikh pada 27 hari bulan 7, hari Rabu, masa selepas subuh. Dan akhir sekali ialah KT43B, tawaf wadaknya mesti dilaksanakan pada tarikh 31 hari bulan 7, hari Ahad, masa selepas subuh. Pukul 9.30, semua jemaah yang terlibat harap dapat berkumpul bersama beg masing-masing di -2 dan insya-Allah pukul 10 bas akan mula bergerak. Jadi tolong patuhi jadual ini untuk kebaikan bersama. Mohon sangat-sangat. Dan juga tawaf wadak yang Umi dah WhatsAppkan pada tuan-tuan semua tu, tolong baca dan ulang-ulang balik, fahamkan betul-betul. Jika ada masalah, bolehlah WhatsApp Umi ataupun WhatsApp Dr. Said sekali. Baik, tuan-tuan dan puan, Ustazah Umi dah bagi tahu tentang tarikh-tarikh pelaksanaan tawaf wadak mengikut KT dan penerbangan masing-masing. Ada yang akan buat 23 bulan, ada 26, ada 27 dan ada yang 31. Ustazah Umi pun dah bagi tahu bahawa bas tuan-tuan puan diminta berkumpul di -2 pada jam 9.30 pagi dan bas akan bergerak pukul 10 pagi. Yang ni kita akan selaraskan ke semua waktu keberangkatan, dia akan macam tu. Maknanya tuan-tuan puan duduk di SV 835, SY 32 ataupun dalam KT 49B ataupun dalam SY 33, waktu keberangkatan ke Madinah adalah sama. 9.30 berkumpul di -2, pukul 10 bas jalan.
Jadi tuan-tuan dan puan pastikan nanti nak buat tawaf wada yang saya dengan ustazah bagi tahu lepas subuh ni, ambillah kata orang masa yang sesuai antara lepas subuh sampai 9.30 tu. Maknanya dalam tempoh tersebut panjang tu. Anda ingat dalam berapa jam? 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 4 jam. Tuan-tuan dan puan ada masa 4 jam untuk selesaikan tawaf wada selepas subuh sebelum nak berangkat ke Madinah. Jadi ambillah masa tersebut untuk tuan-tuan dan puan buat adjustment masa kesesuaian dengan keluarga masing-masing. Selepas subuh, janganlah sampai terlajak sampai pukul 9.30, pukul 10 baru nak selesai. Jadi tuan-tuan dan puan boleh buat adjustment lah. Itu sebab kami bagi makluman ni supaya tuan-tuan dan puan boleh uruskan masa sendiri. Dan saya pun nak maklumkan juga, kalau tuan-tuan dan puan nak buat tawaf wada 7 keliling selepas subuh ni, macam Ustazah Umi bagi tahu, nak naik skuter pun boleh, nak tawaf di dataran pun boleh, mengikut kesenangan masing-masing lah. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan pergi melaksanakan sembahyang subuh, sebab kita nak buat lepas subuh kan. Jadi malam tu beg semuanya dah standby lah. Beg yang tarik, beg yang galas tu semua kita dah standby, dah dilipat semua, barang-barang semua dah get ready lah. Kemudian baju yang kita nak pakai, yang lawa selepas tawadak kita nak salin kan. Kita nak salin yang cantik-cantik tu kita dah letak kat hanger untuk kita pakai selepas kita mandi nanti. Jadi tak adalah kelang kabut, maknanya kita naik ke dalam bilik tu dah ready semua, kita tinggal salin baju je untuk turun ke bawah. Jadi kalau boleh selepas tawadak tu jangan naik bilik terus. Terus makan dulu, terus sarapan dulu, selesai sarapan dulu, barulah kita bergerak. Dah selesai semua, barulah kita naik ke bilik, selesaikan yang dalam bilik dulu. Bila kita tengok jam, hampir pukul 9.30 ataupun pukul 9 pagi, kita pun siap mandi-mandi. 9.30 kita dah ada kat minus tu. Lepas tu selesailah semua. Dan satu perkara yang amat sangat saya titik beratkan pada tuan-tuan dan puan-puan ialah pastikan bilik yang akan kita tinggalkan adalah bilik. Adalah bilik ya. Maksud Umi ni adalah bilik, bukannya tempat sampah sarap. Malu kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita berada di tanah haram, di bumi tanah haram. Kita berada paling hampir dengan Kaabah, paling hampir dengan Masjidil Haram. Tetapi bila kita nak pergi ke Madinah, bilik yang kita tinggalkan betul-betul tak macam bilik. Jadi malu kita. Di luar kita lawa, tapi di dalam bilik Masya Allah. Jadi ini ingatan secara umum lah daripada Umi dan Ustaz. Tolong ingat ya, walaupun tidak dapat dikemas macam cleaner kemas, sekurang-kurangnya sampah tu memang ada dalam tong sampah, tidak bersepah, tisu semualah ya. Jadi kita tinggalkan tanah haram ni dengan keadaan yang amat baik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan, Rahman rahimakumullah. Sebagai yang terakhirnya dari saya ni, ada dua lagi peringatan yang saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan. Yang pertamanya, rasanya ada saya terima juga pasal ni, Batu Mina ni. Batu Mina. Tanah haram. Batu Tanah Haram Mina ni. Tuan-tuan dan puan, kalau nanti berkemas-kemas barang-barang dalam bilik, kalau ada ternampak batu Mina terbawa ke Mekah ni, tuan-tuan dan puan tinggal kat Mekah. Janganlah nanti bawa pergi Madinah pula, sampai Madinah cakap ada pula batu Mina, batu melontar terbawa sekali. Yang tu nanti nak kena kirim balik ke Mekah ni balik. Jadi tuan-tuan dan puan tengoklah sendirilah ya. Kalau ada batu melontar, batu Mina yang terbawa, tuan-tuan dan puan boleh campak je dekat Mekah ni, dekat luar hotel ni. Tinggal kat hotel pun tak apa. Kasut Ustaz. Kasut yang bawah-bawah kasut, tuan-tuan dan puan ni lah, bawah-bawah kasut, takut terpijak batu melekat dekat celah-celah kasut tu. Tengoklah, kalau takut nanti benda tu yang tuan-tuan dan puan duk berkata-kata balik nanti, alamak ada macam batu Mina terlekat pula dekat celah kasut, nak mengirim lah balik batu tu balik ke Mekah balik. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan tengok balik. Itu yang pertama, yang peringatan terakhir sebelum kita nak bergerak ke Madinah. Dan yang keduanya, tadi Ustazah ada sebut tentang golongan yang dikecualikan dari tawaf wada, antaranya golongan yang sakit. Kalau ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan, ada yang tak berapa sihat, sakit, uzur. Kalau rasa-rasa kalau buat tawaf wada tu
makin sakit makin melarat, tuan-tuan dan puan, termasuk dalam kategori dikecualikan dari tawaf wada, ya. Jadi kalau sakit batuk semua yang tu masih boleh lagi lah, buatlah tawaf wada, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau setakat batuk sesama ni, semua orang batuk sesama. Cuma kalau sakit teruk sangat, ada yang sakit jantung, ada yang high blood, darah tinggi, yang tu kalau buat tawaf wada juga, dia punya BPM dia makin tinggi, dia punya blood pressure dia makin naik. Yang tu tuan-tuan dan puan tak payah buat lah. Duduk je dalam bilik, bas sampai jalan. Okey. Jadi anda rasa cukup ya? Okey, cukup. Baik, kalau tuan-tuan dan puan lepas ni ada lagi perkara yang tak jelas tentang tawaf wada, boleh berhubung dengan saya, dengan Ustazah Umi. InsyaAllah kami masih ada lagi kat sini bersama dengan tuan-tuan dan puan. Dan insyaAllah kami cuba bantu setakat yang kami mampu. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan okey. Dan insya-Allah semua apa yang kami maklumkan ni, yang saya perjelaskan pada tuan-tuan dan puan dari sudut hukum mahkam ibadat tawaf wada ni, ustazah dah masukkan dalam WhatsApp group, dalam PDF nota ustazah tu, boleh follow. Dan untuk pergerakan ni nanti pihak pengurusan Tuan Haji Mohtar akan masukkan dalam WhatsApp group kita masing-masing tentang atau cara pergerakan keluar dari Mekah menuju ke Madinah ni satu persatu. Dia akan WhatsAppkan atau cara satu persatu yang terkini. Jadi nanti bila dah ada WhatsApp tu, tuan-tuan dan puan boleh follow apa yang Haji Mohtar hantar nanti dalam WhatsApp group kita. Okey. Jadi itu saja dari kami. InsyaAllah kita bertemu selepas ni. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.